Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi sekejap ya, saya adjust sikit. Okey, saya adjust sikit bagi alamak. Okey, tak apalah. Jadi saya nak ulas sedikit tentang perkembangan terkini melibatkan pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong dan sidang media yang diadakan oleh Anwar selepas pertemuan itu dan apa yang tidak diceritakan oleh Anwar. Jadi kita bermula dengan rentetan. Jadi rentetan peristiwanya adalah seperti berikut. Pada awalnya Tan Sri Muhyiddin Yassin memiliki sokongan majoriti ahli-ahli parlimen melebihi 112. Secara spesifiknya, apa yang diserahkan kepada istana adalah 113 akuan bersumpah ahli-ahli parlimen atau ahli-ahli Dewan Rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai bukti sokongan majoriti terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan akuan-akuan bersumpahan ini juga melibatkan akuan-akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Itu yang mula-mula berlaku. Kemudian seterusnya, apa yang terjadi adalah sebelum tamatnya tempoh yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong iaitu 2 petang tadi, Barisan Nasional atau majlis tertinggi dia membuat keputusan ya, dan secara spesifik saya difahamkan ini sebenarnya kehendak Zaid Amidi, iaitu Barisan Nasional duduk sebagai pembangkang. Okey. Dan apa yang diberitahu oleh Barisan Nasional kepada istana adalah bahawasanya ahli-ahli parlimen Barisan Nasional sudah tarik sokongan sekiranya ada pun SD yang ditandatangani oleh ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, ia tidak sah kerana ahli-ahli Barisan Nasional kini tidak menyokong Muhyiddin. Jadi sebenarnya ini tidak tepat. Maklumat yang diberikan kepada istana tidak tepat. Okey. Tapi apa pun itulah yang telah diberikan oleh istana. Maka dengan itu, oleh kerana maklumat ini diberikan kepada istana, jadi kalau kita lihat surat-surat akuan bersumpah yang Muhyiddin telah serahkan kepada istana, maka kena tolaklah sokongan daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Maka dengan itu majoriti Muhyiddin menyusut. Okey. Disebabkan itu Muhyiddin tidak ada majoriti dan Anwar Ibrahim tidak ada majoriti. Dan ini telah disahkan oleh istana. Hakikatnya kalau anda tanya saya, sebenarnya Muhyiddin ada majoriti. Tetapi oleh kerana BN memberi maklumat kononnya tidak ada barisan MP-MP Barisan Nasional tidak menyokong Muhyiddin, maka kita kena tolak ya akuan-akuan bersumpah mereka. Maklumat itu tidak tepat. Ya. Jadi oleh kerana itu Muhyiddin tidak ada majoriti dan Anwar tidak ada majoriti. Saya berhenti sini sekejap. Anwar sah tidak ada majoriti dan ini sudah disahkan oleh istana. Maknanya Anwar menipu anda dalam press conference selepas keputusan PRU. Okay, anda ditipu bulat-bulat. Selama ni Anwar ada majoriti. Baik. Jadi sudah timbul situasi Muhyiddin tak ada majoriti, Anwar tak ada majoriti. Tapi kalau nak kira siapa ada kerusi lebih, ianya bukan kira berdasarkan parti. Tak boleh kata Pakatan Harapan ada lebih dari Perikatan Nasional. Tak. Saya dah sebut Perlembagaan Persekutuan buta parti, dia hanya merujuk kepada keahlian mereka dalam Dewan Rakyat. Okey. Jadi dari sudut perkiraan Dewan Rakyat, Muhyiddin ada sokongan lebih daripada 73, iaitu sokongan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional. Jangan lupa GRS ni 5 kerusi yang dimenangi adalah kerusi bersatu. Jadi kena campur GRS, kemudian ada ahli-ahli parlimen atau ahli-ahli Dewan Rakyat lain yang menyokong Muhyiddin. Jadi kalau kita total jumlahkan jumlah ahli parlimen yang sokong Muhyiddin berbanding dengan Anwar, ia masih melebihi. Jadi kita bukan kira seperti yang didakwa oleh setengah pihak, Pakatan Harapan lebih kerusi maka Anwar patut jadi PM. No. Kita jangan rujuk kepada Pakatan Harapan, jangan rujuk kepada Perikatan Nasional. Kita rujuk kepada ahli-ahli Dewan Rakyat yang menyokong Muhyiddin. Dan faktanya ia melebihi Anwar. Tetapi kedua-dua tak ada majoriti. Now, Agong sebenarnya boleh laksanakan budi bicara dia. Pada hemat baginda tuanku, siapa yang mungkin mendapat sokongan majoriti? Sebab itu yang terletak dalam Perlembagaan Persekutuan. Tak ada dalam Perlembagaan Persekutuan terletak Agong mesti dapatkan bukti sokongan majoriti baru boleh lantik. No.
Ianya mengatakan pada hemat baginda, siapa yang mungkin mendapat sokongan majoriti. Jadi Agong boleh buat keputusan hari ni. Jadi anda lihat apa yang Agong buat. Banyak media buat spekulasi sampai FMT boleh keluar kenyataan Anwar adalah Perdana Menteri sementara kemudian minta maaf. Saya tak percaya FMT boleh buat kesilapan sebegitu besar. Saya tengok ada propaganda media yang cuba mewar-warkan kononnya Anwar dah nak jadi Perdana Menteri. Hakikatnya nothing like that happen. Kemudian kita lihat press conference Anwar pun dia tak cerita penuh. Dia kata no decision yet, tak ada maklumat, belum ada keputusan. Ya, beri masa kepada kami dan Agong untuk memberi keputusan akhir. Agong telah beritahu semua membuang masa. I don't even know why Anwar buat press conference. Anwar sepatutnya buat macam Muhyiddin, terus balik dari istana, tak payah nak jumpa pemberita, tak payah buat press conference. Ya, tunggu kenyataan rasmi Istana Negara. Dan bila kita rujuk kenyataan rasmi Istana Negara, semuanya jelas. Istana Negara sebenarnya sudah jumpa Muhyiddin dan Anwar. Okey. Dan sebelum membuat keputusan, Istana Negara nak jumpa 30 ahli parlimen Barisan Nasional itu. Sebabnya sudah berlaku kekeliruan. Ya. Sekarang ni betul ke ahli-ahli parlimen Barisan Nasional tidak sokong Muhyiddin? BN yang beritahu Agong. Saya dah kata parti ni, parti politik tak ada dalam perlembagaan dalam sudut dari segi pelantikan Perdana Menteri. Tetapi oleh kerana Barisan Nasional memberi maklumat kepada istana ahli-ahli parlimen BN tidak sokong, jadi buat sementara waktu Agong tidak boleh mengambil kira SD ahli parlimen Barisan Nasional. Jadi sementara waktu istana hanya melihat SD yang bukannya Barisan Nasional. Jadi kedua-dua Muhyiddin dan Anwar tidak ada majoriti. Tapi dari segi jumlah, saya difahamkan Muhyiddin masih lebih sokongan ahli Dewan Rakyat berbanding Anwar. Tetapi timbul persoalan, benarkah ahli-ahli parlimen Barisan Nasional tidak sokong Muhyiddin? Sebab akhirnya tuanku kena berpandu kepada ahli parlimen, bukannya kenyataan parti. Sebab itu Agong bijaksana. Agong sekarang nak jumpa 30 MP Barisan Nasional dan dengar dari mereka sendiri. Faham? Jadi jika UMNO atau Majlis Tertinggi Barisan Nasional buat resolusi, okey, sekarang Agong nak dengar daripada ahli-ahli parlimen ini sendiri. Adakah mereka sokong Muhyiddin ke tidak? Now, resolusinya adalah BN hendak kekal dalam pembangkang. Sebenarnya tidak ada mana-mana di dalam perlembagaan yang mengatakan pembangkang atau kerajaan. Tak ada. Jadi ahli-ahli parlimen ni, biar sekalipun mereka dalam pembangkang, mereka tetap boleh sokong Perdana Menteri. Dan itu tidak melanggar resolusi Majlis Tertinggi. Jadi bagi ahli parlimen Barisan Nasional yang mendengar, sebenarnya apabila anda menyokong Muhyiddin, anda tidak melanggar resolusi atau ketetapan Majlis Tertinggi. Anda tetap boleh duduk dalam pembangkang. Maknanya jika Muhyiddin menawarkan kepada anda jawatan, anda boleh tolak, tetapi anda tetap boleh sokong Muhyiddin. Kerana ini akan menjamin kestabilan. Jadi esok bila ahli-ahli parlimen ni bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong, boleh sahaja mereka mengaku sokong Muhyiddin. Dan ini adalah rahsia. Ini adalah rahsia. Okey. Kemudian saya berpendapat mungkin tuanku, budi bicara tuanku lah, sama ada dia nak jumpa ahli-ahli parlimen GPS atau tidak. Sekiranya berlaku kekeliruan, tanda tanya adakah GPS sokong atau tidak, baru tuanku akan panggil. Jika tidak timbul kekeliruan, maka tuanku akan berpandu kepada akuan-akuan bersumpah yang telah diserahkan oleh Muhyiddin. Ya. Jadi sekarang ni tuanku nak dengar daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional sendiri. Dan percayalah, jika mereka sokong Muhyiddin, sekalipun UMNO cuba melakukan salah satu tindakan dan sebagainya, kerusi Dewan Rakyat mereka kekal. Okey. Sebab mereka tidak melanggar sebarang ketetapan dan sememangnya dari sudut cara Undang-Undang Anti Lompat Parti ini ditimbulkan, ianya tidak mewajibkan mereka mengosongkan kerusi sekiranya mereka menyokong Muhyiddin. Jika mereka menyokong Muhyiddin seperti mana dalam akuan bersumpah mereka terdahulu, maka esok Muhyiddin akan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ya. Dan ini akan membawa kestabilan
Kerana sekiranya mereka tidak berbuat demikian, sekarang ini apa yang berlaku adalah akan terjadi situasi di mana keadaan dia kucak-kacir. Dan kemungkinan Zahid akan terus bermahala jelela cuba sesuatu ya untuk ganggu gugat dan bermacam-macam lagi yang saya tidak ingin bincang untuk live ini. Untuk live ini, setakat sekarang apa yang saya nak beritahu adalah sebab Agong nak jumpa 30 MP. Sebabnya dia hanya terima kenyataan daripada parti. Kononnya 30 MP ni tak sokong Muhyiddin. Jadi sudah timbul tanda soal. Saya rasa Agong bijaksana, dia tak nak percaya bulat-bulat parti, sebab parti tak ada kaitan dengan perlembagaan. Saya nak dengar daripada MP, sebab urusan saya dalam melantik Perdana Menteri adalah dengan MP, bukan dengan parti. Jadi tak apa, setakat ini kita tak boleh kira lagi 30 atau 20 atau 15 surat akuan bersumpah daripada ahli-ahli Parlimen UMNO. Jadi setakat ini dianggap tidak ada majoriti siapa-siapa. Tetapi selepas berjumpa ahli-ahli Parlimen tu, baru saya boleh buat putuskan sama ada saya akan ambil kira SD-SD yang sebelum ini telah diserahkan oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Dan apa pun anda lihat, Anwar tidak boleh dapat majoriti sekiranya tanpa ahli-ahli Parlimen BN ni. Muhyiddin tak boleh dapat majoriti. Tetapi jika berlaku situasi sekarang di mana tidak ada majoriti, GPS akan cenderung ke arah Muhyiddin. Ya. Semestinya. Okey. Jika tidak, GPS akan dituduh bersekongkol dengan kleptokrat dan orang yang terpalit jenayah. Okey. So itulah sebenarnya apa yang berlaku hari ini yang gagal diceritakan kepada anda oleh Anwar Ibrahim. Faham? So esok semuanya bertumpu kepada 30 MP tu, apa yang mereka cerita kepada Agong yang merupakan rahsia. Itu saja. That is what is going to happen tomorrow. Alright? Sebab itulah tajuk saya hari ini adalah sebab sebenar Agong ini ingin berjumpa dengan MP-MP UMNO. Baik. Okey? So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.